Salam sejahtera kepada Dr. Nik Azriman Abdul Rahman. Pada hari ini kami akan membentangkan isu berkaitan dengan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Salah satu daripada undang-undang cyber yang pertama digubah di Malaysia ialah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Undang-undang ini merupakan sesuatu bentuk percantuman media yang merangkumi bidang penyiaran telekomunikasi dan multimedia di negara ini. Sememangnya diakui bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang mengutamakan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi. Malaysia masih lagi mengamalkan dasar toleransi dan liberal berdasarkan garisan panduan yang ditetapkan dalam menangani ledakan media. Media baru merupakan sebuah terminologi yang menjelaskan convergence antara teknologi komunikasi digital dengan jaringan komunikasi dan kaedah elektronik untuk berkomunikasi atau menyalurkan maklumat. Seterusnya, kebebasan dan kawalan media, terutama berhubung kebebasan hak asasi, bukan sesuatu isu baru, malah sudah diperdebatkan oleh kebanyakan negara sejak sekian lama. Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinion without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. Bahagian kedua Perlembagaan Persekutuan semuanya berkaitan kebebasan asasi, manakala perkara 10-1-A mengatakan secara khusus bahawa tiap-tiap warga negara berhak kepada kebebasan bercakap dan bersuara. Setiap orang mempunyai kebebasan dalam memberi pendapat, bersuara, mengeluarkan fikiran tanpa diganggu, serta menerima dan menyebarkan maklumat melalui apa jua media tanpa mengira sempadan. Perlembagaan Negara Malaysia telah menjamin hak kebebasan bersuara, termasuklah hak kebebasan media. Pasal 2, 3 dan 4 dalam perkara 102 Perlembagaan Persekutuan turut menyebut kebebasan tersebut ada sekatan dan batasan sekiranya menjejaskan kepentingan keselamatan atau ketenteraman awam. Kebebasan media turut berkaitan dengan kebebasan individu, kebebasan menerima dan menyebarkan maklumat serta mengakses semua media sebagai alat komunikasi sosial. McBride 1980 telah menggariskan dua hak dalam dunia kebebasan media seperti right to seek information and right to impart information. Amalan konsep kebebasan dan kawalan bergantung kepada budaya, adat, sistem dan peraturan sesebuah negara. Walau bagaimanapun, seperti yang diperuntukkan undang-undang, wujud sekatan-sekatan yang boleh mempengaruhi perkembangan ekonomi, sosial dan keselamatan negara. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya Fahrul Nazri. Terima kasih Libau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahrul Nazri bin Harun, nombor metrik 258221. Saya akan meneruskan pembentangan tentang Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Diwujudkan untuk mengawal selia industri komunikasi dan multimedia. Akta Undang-Undang Cyber dan dibentuk sebagai satu rangka kerja bagi campur tangan kerajaan Malaysia dalam memantau industri komunikasi dan multimedia. Aktiviti-aktiviti dan perkhidmatan-perkhidmatan yang dikawal di bawah akta ini termasuk penyiaran tradisional, telekomunikasi dan perkhidmatan atas talian. Kemudahan dan rangkaian yang digunakan dalam memberikan perkhidmatan tersebut serta kandungan yang dibekalkan menerusi kemudahan-kemudahan dan rangkaian tersebut. Antara aktiviti-aktiviti yang dikawal di bawah akta ini, pertama penyiaran tradisional, kedua telekomunikasi dan perkhidmatan atas talian, termasuk kemudahan dan rangkaian yang digunakan dalam memberi perkhidmatan tersebut.
serta kandungan yang dibekalkan menerusi kemudahan-kemudahan dan rangkaian tersebut. Dapat beberapa hukuman bagi penggunaan tidak wajar melalui Seksyen 233-1. Seseorang yang dengan menggunakan mana-mana kemudahan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi secara sedar memulakan penghantaran apa-apa komen, permintaan, cadangan atau komunikasi lain yang lucah, sumbang, palsu, mengancam atau jelik sifatnya dengan niat untuk menyakitkan hati, menganiaya, mengugut atau mengganggu orang lain. Kedua, seseorang yang secara sedar dengan menggunakan sesuatu perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi memberikan apa-apa komunikasi lucah bagi maksud komersial kepada mana-mana orang atau membenarkan sesuatu perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi di bawah kawalan orang itu untuk digunakan bagi sesuatu aktiviti yang diperihalkan dalam perenggan melakukan sesuatu kesalahan. Yang ketiga, seseorang yang melakukan sesuatu kesalahan di bawah seksyen ini apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi ringgit Malaysia RM50,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya. Dan hendaklah juga boleh didenda selanjutnya ringgit Malaysia RM1,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas pensabitan. Berdasarkan akta yang dipilih, terdapat kes-kes yang boleh dikaitkan. Contohnya pada 6 Februari 2020, Mazuki Abdullah yang merupakan seorang penjual santan didakwa menyebarkan berita palsu berkaitan coronavirus. Yang kedua, pada 20 November 2017, Ku Teng Choi yang merupakan seorang nelayan turut didakwa di mahkamah atas tuduhan menggunakan peralatan komunikasi yang tidak diperakui sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan-peraturan komunikasi dan multimedia. Yang ketiga, Nur Imran Kusairi pada 20 hari bulan 11 2017 didakwa di bawah Seksyen 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 kerana melakukan kesalahan dengan menghantar komunikasi yang bersifat mengancam dengan tujuan untuk mengugut seorang wanita yang bekerja sebagai operator kilang. Yang keempat, Hafizuddin Jamil. September 2017, seorang penganggur telah didakwa di Mahkamah Seksyen di Sepang atas 2 pertuduhan menghina mantan Perdana Menteri gara-gara memuat naik status jelik di laman Facebook. Asnis Zulkarcara Sa'ari telah didakwa menggunakan perkhidmatan aplikasi kandungan dengan memberikan kandungan bersifat lucah dengan niat untuk mengganggu. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya, Muhyiddin. Okey, terima kasih kepada rakan saya Farun Nazri. Assalamualaikum. Saya Muhyiddin Abdul Qadir Jalani, nombor metrik 258252, akan meneruskan pembentangan. Izinkan saya mulakan pembentangan dengan satu petikan dari Datuk Muhammad Syahril Tarmizi pada tahun 2013 yang mana berbunyi, Undang-undang negara berkuat kuasa tidak kira di mana-mana, baik di luar maupun di dalam talian. Jenayah tetap jenayah walaupun di dalam media sosial. Pengguna media sosial perlu sedar bahawa mereka tidak sekebal seperti yang disangkakan. Oleh itu, kami menyeru kepada orang ramai supaya berhati-hati dan bersikap lebih bertanggungjawab semasa berkomunikasi di alam maya. Sesiapa yang melanggar lunas undang-undang akan dibawa ke muka pengadilan. Dalam konteks Malaysia, komunikasi di media diberi kebebasan untuk berperanan dalam lingkungan undang-undang dan akta yang telah ditetapkan. Ini bertujuan mengelak daripada berlakunya sebarang penyebaran maklumat yang boleh memudaratkan keselamatan atau kestabilan negara. Media sosial dan internet sering digunakan oleh pihak tidak bertanggungjawab sebagai tempat meluahkan rasa tidak puas hati mereka yang dikatakan sebagai ruang untuk mereka menyuarakan pendapat. Komen dan pendapat mereka pula semakin berani dan liar berikutan kesukaran pihak luar mengenal identiti penulis. Motivasi utama pengguna media baru untuk terus berkomunikasi di laman sosial ialah kesekatan, kurang persempadanan dan penjimatan masa.
Penggunaan nama samaran dan menggodam laman web orang sudah menjadi kelaziman kini. Terdapat beberapa isu-isu yang akan dibincangkan. Yang pertama, memulakan komunikasi jelik. Yang kedua, penyebaran dan melayari laman lucak. Yang ketiga, fitnah. Yang keempat, hasutan dan menghina. Dan yang kelima, penyebaran berita palsu. Untuk isu pertama tadi, memulakan komunikasi jelik, terdapat satu contoh kes yang mana adik Nur Syahira Muhammad Mizwal telah memuat naik status menghina polis yang mana dilakukan di dalam laman media sosial miliknya kerana marah dengan tindakan polis mengarahkannya pulang ke rumah ketika anggota terbabit melakukan pemantauan ops COVID-19. Ini bagaikan memberi gambaran tentang sesuatu, iaitu pengguna alam maya tidak sahaja terdiri daripada remaja, belia atau orang tua yang telah matang, tetapi juga termasuk remaja pramatang, kanak-kanak atau golongan awal remaja. Golongan ini pula ternyata memerlukan bimbingan dan perhatian yang sewajarnya daripada golongan lebih dewasa dan matang. Untuk isu-isu yang seterusnya saya serahkan kepada rakan saya Zulfazli. Saya Zulfazli Hisham Abu Zahni 258299. Okey, terima kasih Muhyiddin. Okey, saya terus saja kepada penyebaran atau pencarian website lucah. So mengikut data Google sehingga hanya 2019 dan 2020 sehingga 2000 website lucah telah pun disekat oleh pihak KKMM. Dan tempoh itu kalau kita lihat meningkat secara mendadak ketika PKP. Jadi mungkin ketika semua berada di rumah dan tak tahu nak buat apa, mungkin boring, dan website yang paling famous untuk di search adalah Pornhub. So secara keseluruhannya 2407 website yang telah disekat oleh KKMM menggunakan Akta Seksyen 233 Akta Komunikasi Media 1998. So KKMM bertindak betul untuk menyekat website ini supaya tidak dapat dicari oleh kanak-kanak atau golongan di bawah umur dan memanipulasi website ini untuk membuat sesuatu yang tidak. Dengan fitnah pula melalui Teknorati menjelaskan sehingga 112 juta blog dan 175,000 blog terhasil setiap hari. Dan blog ni paling banyak tempat menjadi medan fitnah. Dan kita merasakan supaya kebebasan untuk menulis di blog ini tidaklah disalah gunakan, dan kita perlu ingat ketika kita menyebarkan fitnah untuk seseorang individu ataupun pemimpin, ianya boleh menyebabkan pihak sesama kita pun bertelagah. Dan apabila pemimpin-pemimpin bertelagah, rakyat bertelagah, negara jadi tak stabil, huru-hara, dan pelabur pun tak datang. Bila pelabur tak datang, siapa yang rugi? Rakyat yang rugi. Saya rasa itu saja yang melibatkan pencarian website lucah dan penyebaran fitnah. Okay, kita teruskan bersama Darwin. Terima kasih. Orang individu ataupun pemimpin, ianya boleh menyebabkan pihak sesama kita pun bertelagah. Dan apabila pemimpin-pemimpin bertelagah, rakyat bertelagah, negara jadi tak stabil, huru-hara, dan pelabur pun tak datang. Bila pelabur tak datang, siapa yang rugi? Rakyat yang rugi. Saya rasa itu saja yang melibatkan pencarian website lucah dan penyebaran fitnah. Okay, kita teruskan bersama Darwin. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada rakan saya Zulfadli. Assalamualaikum. Saya Muhammad Darwin Medros, nombor matrik 258357. Okey, di sini kami menyediakan 4 cadangan terhadap isu ini, iaitu yang pertama, pendedahan tentang etika berkomunikasi dan menulis. Yang kedua, memperhalusi dan memperketatkan akta yang sedia ada. Yang ketiga, mewujudkan kerjasama yang lebih erat antara pengguna dan kementerian. Dan yang keempat, iaitu kerjasama pemantauan dan hukuman antara Kementerian Komunikasi dan Multimedia
serta Polis Diraja Malaysia. Okey, bagi pendedahan tentang etika berkomunikasi dan menulis, apa yang perlu kita buat ataupun cadangan kami adalah, satu, pemantauan perlu dilakukan terhadap dunia maya. Yang kedua, warga Malaysia perlu didedahkan tentang etika berkomunikasi dan menulis secara cyber, perlembagaan dan undang-undang negara. Yang ketiga, perlunya pengetahuan asas berkaitan perkara-perkara yang boleh dan tidak wajar disentuh apabila menulis walaupun secara maya. Dan yang terakhir, kesedaran untuk menjaga kemudian sama ada secara maya ataupun bukan maya bukanlah tanggungjawab segolongan tertentu sahaja, tetapi perlu dipikul oleh semua pihak. Untuk memperhalusi dan memperketatkan akta yang sedia ada, antara perkara yang boleh kita lakukan adalah mewartakan dan membuat satu pengumpulan undang-undang khas untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, kita juga boleh melakukan setiap tulisan walaupun ditulis dan disebarkan secara maya masih lagi terikat dengan semua akta dan undang-undang. Sebagai contoh perbandingan, Kerajaan Singapura mengenakan syarat baru mulai 1 Jun 2013, iaitu mana-mana laman web yang mempunyai lebih 50,000 pelawat dari Singapura setiap bulan dan menghasilkan sekurang-kurangnya satu artikel tempatan seminggu mestilah memperoleh lesen tahunan daripada Lembaga Pembangunan Media MDA negara itu. Laman web yang dilesenkan itu juga perlu menyediakan 50,000 Singapura dolar ataupun RM150,000 sebagai jaminan bond. Okey, seterusnya pemantauan berterusan oleh pihak berkuasa. Pengguna internet yang melayari laman sesawang lucah perlu dipantau melalui kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia serta Polis Diraja Malaysia, dan di mana pesalah diberikan hukuman setimpal. Kerajaan juga perlu melancarkan jihad ataupun perang terhadap pornografi internet ini secara besar-besaran seperti yang dilaksanakan terhadap penyalahgunaan dadah sejak 1970-an dahulu lagi. Lain, kita wujudkan satu badan yang mengawal dan memastikan dunia tanpa suara yang meriah ini sentiasa terkawal. Kempen perangi pornografi internet hendaklah diletakkan sebaris ancaman komunis satu ketika dahulu dan pengganas. Kesimpulan bagi pembincangan kumpulan kami pada hari ini adalah, setiap negara di dunia mempunyai pendirian dan langkah-langkah yang tertentu bagi menangani masalah jenayah cyber ini. Sesebuah negara yang bertindak bersendirian tidak mungkin dapat mengawal setiap individu dari terus menyalahgunakan ruang cyber komunikasi, memandangkan jaringan internet boleh melangkaui sempadan. Pihak kerajaan, swasta, golongan akademik, pakar dan individu perlu berganding bahu melindungi negara dari terus mengalami penyalahgunaan ini. Adalah wajar kebebasan bersuara yang diberikan diletakkan had-had dan batasan-batasan tertentu. Kebebasan bersuara di negara ini tidak seharusnya menyentuh isu-isu sensitif atau perkara-perkara yang boleh menimbulkan salah faham dan ketegangan. Kebebasan yang diberikan seharusnya digunakan dengan penuh tanggungjawab agar perpaduan, kesejahteraan dan keharmonian masyarakat di negara ini yang mana sudah lama wujud tidak dihancurkan hanya kerana kepentingan peribadi pihak-pihak tertentu. Seterusnya, media maupun individu perlu berhati-hati dalam pemilihan kandungan yang akan disiarkan kepada umum kerana ia mampu memberikan impak yang besar kepada masyarakat sama ada dari sudut positif ataupun negatif. Baiklah, itu sahaja pembincangan kumpulan kami pada kali ini, dan saya akhiri dengan ucapan ribuan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada doktor kerana sudi meluangkan masa bagi memberi tunjuk ajar serta ilmu yang sangat berguna kepada kami. Kami juga ingin mohon dihalalkan segala ilmu yang telah disyurahkan kepada kami dan berharap hubungan kita tidak berakhir di sini saja. Seterusnya kami juga mohon maaf sekiranya terdapat perbuatan kami, tingkah laku ataupun perkataan dan pertuturan kami yang mengguris hati. Akhir kata, semoga dipermudahkan segala urusan, diperbanyakkan dan dimurahkan rezeki untuk maju serta sentiasa dalam rahmat dan keberkatan daripada Ilahi. Terima kasih.